Kitanya telah sampai ke muka surat 33. Muka surat 33. Nombor 3 bawah tu. Surah-surah yang diturunkan di antara tahun ke-6 dan ke-10 kenabian. Situ. Hak ni sebenarnya membincangkan tentang peringkat ketiga kehidupan Nabi SAW semasa di Mekah. Bismillah. Cuba tengok muka surat 27 dah. Muka surat 27. Muka surat 27 ada 4 peringkat kehidupan Nabi SAW di Mekah. Peringkat ketiganya bermula dari tahun ke-6 hingga tahun ke-10 kenabian. Dalam masa 4-5 tahun. Dalam masa ini sebanyak 22 surah diturunkan kepada Nabi SAW. 22 surah. Baik, kita pergi semula ke muka surat 33 tadi. Ini adalah yang ketiga ya. Di peringkat ketiga kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, sejumlah kira-kira 22 surah diturunkan kepada baginda. Mula-mula turun 9 surah pasca kemarau yang berlaku di Mekah. Kemudian turun pula 13 surah selepas umat Islam betul-betul ditindas dan dizalimi. Di permulaan peringkat ketiga ini, Sayyidina Hamzah telah memeluk agama Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar pula memeluk agama Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, bersamaan dengan 615 Masihi. 615 Masihi. Pada tahun ke-7 kenabian bersamaan 616 Masihi telah berlaku kemarau yang dahsyat di Mekah. 9 surah diturunkan pasca kemarau yang berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Itu adalah seperti berikut. Jadi ini beberapa surahnya yang diturunkan pada masa itu. Yang pertamanya surah ke-21 Al-Anbiya. Surah ke-21 iaitu Al-Anbiya. Ada orang tulis M Al-Anbiya. Ada orang tulis N. Betul belaka tu boleh belaka, tak apa. Dari segi tulisannya Arabnya memang nun lah, nun. Tapi dari segi bacaannya nun tu sebab min, pasal jumpa dengan ba tu gitulah. Al-Anbiya, Hamzah nun ba ya alif. Nun bukan min tulisnya kalau hak asal tu. Tapi dari segi bacanya mim lah. Surah ke-21 iaitu Al-Anbiya. Rasulullah SAW dituduh sebagai penyair dan seorang yang dirasuk. Orang yang
masuk hatu lah, ataupun diganggu oleh makhluk halus. Ini surah ke-21, ayatnya ayat 5, ayat 5. Boleh apa ni, Amir baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Terjemah. Bahkan mereka berkata Al-Quran itu adalah sihir, mimpi-mimpi belaka. Bahkan dia sendiri seorang penyanyi. Sekiranya kita hendak beriman, hendaklah dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat seperti rasul-rasul yang telah diutus. Jadi maknanya macam-macam tuduhan. Ini peringkat ketiga ni peringkat yang penuh dengan macam-macam tuduhan. Tuduhan sebagai penyair, tuduhan sebagai tukang sihir, dirasuk dan sebagainya. Pada peringkat ni lah, bila kita jumpa dalam satu-satu surah tu ada unsur-unsur ni, kena ingat ini termasuk dalam surah-surah yang diturunkan pada peringkat ketiga kenabian. Kena ingat tu lah hak pentingnya. Jadi bagi orang-orang yang letakkan dia ni pada peringkat ni, mereka mengambil kira benda-benda tu lah, mengambil kira unsur-unsur yang terdapat pada peringkat ni. Surah ke-23 Al-Mu'minun dituduh gila. Macam-macam tuduhan. Ini peringkat tuduhan. Jadi dia tak boleh nak lawan, tak boleh nak bantah secara cerdik. Macam-macam tuduhan lah dibuat terhadap Nabi SAW. Antaranya dituduh gila. Ayat 70 misalnya, cuba tengok situ, ayat 70. Baca Amir. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. Terjemah. Atau apakah mereka berkata dia Muhammad gila, sebenarnya dia membawa kebenaran yang mutlak, dan banyak di antara mereka yang benci kepada kebenaran itu. Itulah dituduh gila macam-macam. Kadang-kadang ialah dalam hidup kita ni orang-orang yang bawa sesuatu benda yang baru, walaupun benda tu sebenarnya ada dah asas dia dulu, tapi setelah lama tidak manusia tu terima benda-benda macam tu, macam-macam lah dia tuduh. Padahal benda tu benda asalnya dibawa oleh Nabi-Nabi dah dulu, tapi setelah lama senggai tu dan manusia punah dengan bermacam-macam fahaman, bila buat mari pula ajaran yang sama, dia dituduh macam-macam. Itulah sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya di peringkat ketiga ni. Bila dia bawa Quran, macam-macam tuduhan. Padahalnya kalau kita tengok Quran itu sampai ke ni, kita yang hidup zaman ni lebih-lebihnya terasa lah betapa hebatnya. Takkanlah gila lagu ni. Kalau lagu ni gila belakang lah manusia atas muka bumi ni daripada dulu sampai ke ni. Semua cerdik-cerdik hidupnya serius, hidupnya terarah, kita kata cerdik pandai, alim ulama tu orang-orang yang baik-baik, cerdik-cerdik, terpilih belakang. Takkanlah demo tu nak sibuk dengan benda orang gila. Dan zaman tu pun dia tak boleh nak lawan dah, tak boleh. Apabila mereka berhadapan dengan Quran tu, macam-macam dah keadaannya. Terutamanya mereka yang memang bahasa Arab, terti bahasa Arab, macam-macam dah perasaan dia tu. Tak boleh nak tidur lah. Dia kata tu kan sihir, macam-macam tu. Padahalnya itu jiwa manusia apabila tersentuh rasa macam-macam. Bila dia dengar Quran tu, serah lah.
masing-masing itu. Terutamanya orang-orang perempuan, orang-orang hak juru, hak baik, hak amanah tu dia ada, walaupun di kalangan bukan Islam, walaupun orang kafir pun dia ada juga hak tu. Cumanya dihalang oleh segelintir pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar kafir Quraisy itu, jadi tertutup. Diayah mereka tu, propaganda mereka tu begitu dahsyat, sehingga terhalanglah orang-orang ni untuk memeluk agama Islam. Jadi sebab apa tuduhan-tuduhan ni? Tuduhan ni kalau banyak-banyak sangat jadi pening juga orang. Kita tengok dalam dunia ni kan, dia buat walaupun benda tu tak masuk akal pun banyak ni dah. Jadi bingung juga orang. Tuduh tak pernah sabar, tapi melibatkan mahkamah, turun naik geger no. Misalnya, jadi orang pun pening juga, iya kau ni takut iya dia begitulah benda ni. Dalam dunia ni sentiasa ada benda-benda macam ni, sentiasa ada. Jadi kita tak boleh nak buat kesimpulan lalu kalau hak ramah atau pihak pemerintah ke atau pihak berkuasa kalau bertindak mana betul selalu lah. Tak mesti benda begitu. Benda ni macam sunnah dah daripada dulu, dari zaman Nabi dulu. Sebelum Nabi kita pun begitu dah. Jadi tidak semesti kalau kita tengok, terutamanya kita hidup zaman ni, zaman orang cerdik, kata zaman orang berpendidikan tinggi, sepatutnya kita tak boleh kata ataupun ada dalam hati kita kalau orang tu masuk jahat selalu. Kalau orang tu dituduh mana tak betul selalu, tak boleh gitu. Sebab apa? Dunia ni kau teruk. Jadi kadang-kadang benda tu tidak berasas pun, tak ada benda pun, dibuat-buat saja, dia ada-adakan saja. Tujuannya macam-macam lah. Kalau disekat tergugak kedudukan dia, disekat kalau dibiarkan, dilak tergugak kedudukan dia. Kalau dilak, tidak dibuat fitnah, tidak dibuat tuduhan tu dan gitu, orang akan nampak kejahatan dia. Orang akan nampak kejahatan. Siapa dia hak sepatutnya masuk hak sepatutnya orang kena perhati siapa dia. Dia takut tu sebenarnya. Sama-sama lagu tu dah sebenarnya. Surah ni sepatutnya kita ni insya-Allah akan datang lah. Ni kita kena buat 3 kolom ya. Tapi kalau buat 3 kolom tulis lalu tak kena nulis pula, tak kena tengok pula. Ni misalnya ayat keberapa yang menjadi panduan kitanya menentukan ini surah ni termasuk dalam peringkat ni ayat keberapa. Sebab dalam surah tu banyak ayat, dia tidak semuanya sebut peringkat tu belaka. Apalagi sebahagian ayatnya diturunkan pada masa yang lain. Tetapi yang terpenting dalam setiap surah tu yang kita kena tahu. Jadi macam saat ni kita kata kalau kita buat 3 kolom sini, surah ke-23 Al-Mu'minun Asa dituduh gila dan sebagainya, Al-Sa kolom lagi ayat 70 misalnya. Sila lihat ayat 70. Contoh kalau kita buat gitu lebih senang kan. Tapi tak apalah, buat sementara ni tulislah dulu. Seterusnya surah yang ke-25 Al-Furqan dituduh seorang yang terkena sihir dan seorang yang mengada-ngadakan dengan mereka Al-Quran. Ini boleh dilihat dalam ayat 4 dan 5 dan juga ayat yang ke-8 dalam surah Al-Furqan ini. Dan ini adalah ciri-ciri peringkat tu, zaman tu, tuduhan tu. Jadi kena ingat tu lah. Ini panduannya. Kalau kita tak ada panduan ni kan, kita baca-baca begitulah terjemahan, tak tahu hak ni dia masuk di peringkat mana. Dalam suasana pada masa itu tak dapat nak kita gambarkan langsung. Tapi bila ada panduan ni kita dapat. Ni peringkat ketiga ni gapo dia gapo. Itulah bendanya pentingnya. Cuba baca surah Al-Furqan ayat 4 hingga 5 dan 8 tu. Amin. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة
Tuhan adalah berita bohong semata-mata yang diadakan oleh Muhammad dengan bantuan kaum lain. Sesungguhnya mereka telah melakukan kezaliman dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu cerita-cerita dongeng orang dahulu kala yang dibukukannya lalu dibacakannya setiap pagi dan petang. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau ia mempunyai kebun yang dapat dimakannya dan hasilnya. Dan orang-orang yang tadi itu berkata, yang kamu ikut itu adalah seorang yang kena sihir. Itu antaranya. Jadi macam-macam tuduhan. Dia kata Muhammad ni pakak dengan satu kumpulan orang pakak tulis Quran. Padahal semua pengikut-pengikut dia, pengikut-pengikut Nabi kita, sahabat-sahabat ni tahu belaka. Tak ada semua tu benda-benda yang dituduh tu. Ada yang dituduh belajar dengan ahli kitab lah. Padahal semua orang tahu. Yang menuduh tu sendiri pun tahu tidak begitu. Tapi itulah nak suruh, nak sekat orang. Hak jauh-jauh, hak baru-baru dengar, nak sekat demo tu macam-macam lah tuduhan dibuat. Lepas tu dalam surah ni juga tadi yang dibaca tadi, setengah-setengah tu nak ukur kebenaran ini dengan kebendaan. Itu satu kesilapan yang sentiasa berlaku kepada manusia. Bila manusia ni nak ukur kebenaran dengan kebendaan, kena ada goni. Kalau lah dia tu benar, mesti dia ni orang kaya. Kalau dia tu benar, mestilah ada kebun. Dia ni ada orang zaman dulu ada kebun tu mana kaya lah. Mestilah ada gini mewah dia. Padahalnya kalau kita tengok dalam dunia ni tidak gitu. Supaya kita menafikan seorang yang cerdik sebab dia sesat. Padahal dia tu nombor satu semua. Kita tak menafikan lagu mana. Memang dia cerdik. Jadi nak ukur kecerdikan tu, walaupun benda tu jelas, dengan kebendaan mana boleh. Silap lah tu kalau macam tu. Akan jadi silap lah. Itulah cara orang kafir ni, dia terlalu kebendaan, keduniaan. Jadi dia nak ukur kebenaran yang dibawa oleh seseorang itu, yang ada pada seseorang itu dengan benda juga. Itu akan silap lah kalau macam tu. Sedangkan dalam kehidupan kita ni tidak gitu. Tidak gitu. Tidak semestinya kalau dia kaya, kalau dia daripada keturunan orang-orang besar, mana dia ada kelebihan dalam semua segi. Tak mesti. Tidak begitu. Itulah benda yang Quran hadapi. Kalau kita baca Quran ni, dia menghadapi orang kafir Quraisy yang macam tu. Dan mereka tuduh Nabi kena sihir lah macam-macam. Kena sihir. Lepas tu tidak ada ke ni Nabi ni kena sihir sungguh. Hak kena sihir sungguh tu kemudian. Hak ni semasa di Mekah hak kena sihir tu, kemudian semasa di Madinah hak tu kena sihir sungguh. Kena sihir tu, tapi kira-kiranya kalau orang lain teruk benar dah jadi setara tu dianya ada setengah-setengah perkara tu tak berapa ingat. Dia kewajipan agama tak ada lupa langsung, tak ada tu tak ada jadi keliru, tak ada tu. Terlupa sembahyang tak pernah berlaku lagu tu. Cuma perkara-perkara dunia. Sebab kita lah kadang-kadang kan kita suruh pemakan dah tadi tak makan lagi rupanya. Gitu. Benda-benda lagu setara tu pernah berlaku kepada Nabi SAW. Hak mereka ni tuduh ni dulu lagi, peringkat awal lagi. Tuduh sebagai kena sihir ni. Dan pada masa tu tak ada timbul masalah sihir-sihir gapo ni, tak ada berlaku pada masa tu. Surah yang ke-26 Asy-Syu'ara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diragui dan dituduh gila. Cuba tengok ayat 27. Jadi ini semua kan nak cerita ni, sebab kita nak cerita ni bukan saja-saja nak memahami Al-Quran berdasarkan tertib turun surah-surah, turun ayat-ayat tu apa maksudnya, iaitu kita bila kita menghadapi satu surah, kita nak tahu kan banyak ayat dalam tu, dia bukan cerita satu perkara, tapi kita nak tahu surah ni secara umumnya, secara kasar je masuk di peringkat mana. Dia kena ada lah, ini orang panggil kata kunci dia, kata kunci bahasa lain dia orang panggil keyword. Dengan hak ni kita boleh tahu hak ni sepatutnya maksud dia.
Daripada gambaran sedikit sebanyak, kita boleh tentukan hak ni termasuk peringkat ni. Walau bagaimanapun tidaklah kata semua surah tu. Sebab tu ulama-ulama yang mengkaji ni dia kata sekat ni lah, sebahagian ni tak, peringkat lain pula. Bahagian ni walaupun dalam surah tu dia kata peringkat lain pula. Daripada kata kunci itulah mereka dapat pastikan atau tentukan ni peringkat mana. Walau bagaimanapun secara kasarnya telah dibahagikan kepada 4 peringkat kehidupan Nabi SAW di Mekah tu. Ya. Muka surat apa ni, ayat 27. Amin. Amir. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Itulah Rasul yang diutuskan kepada kamu itu gila. Memang gila. Dituduh gila. Tapi buat-buat dia sendiri pun kena takkanlah pun ni gila. Kita tahu orang gila ni lagu mana. Takkan hak lagu ni kena sihir. Kita tahu orang hak kena sihir ni lagu mana. Jadi tujuan dia tuduh gitu tu supaya orang tak pergi dekat, supaya orang takut kepada Nabi SAW, takut dengan ajaran dia bawa oleh Nabi SAW. Tapi kenyataannya manusia tidak begitu. Waktu dia tidak faham. Dia tidak faham manusia ni. Dari segi psikologinya manusia ni, kalau kau sekat kau dia nak tahu. Kau orang buat cerita bukan-bukan, terutamanya kalau orang yang kena ada, lagilah dia nak tahu. Daripada situ secara tidak langsung Islam tu jadi tersebar. Agama ini diterima oleh semakin ramai manusia. Itulah yang berlaku kepada Nabi kita. Seterusnya surah yang ke-27 An-Nam, diragui dan dituduh tukang sihir. Hak ni boleh dilihat pada ayat 66 hingga 68. Kita rasa tak perlu baca semua lah kan. Tengok sendirilah situ. Tengok sendiri. Kalau baca semua kan makan masa pula, terutama yang panjang-panjang itu. Seterusnya surah yang ke-28 Al-Qasas. Nabi SAW tidak berkuasa memberi hidayat kepada Abu Talib. Ini kepada orang yang dikasihinya, orang yang sangat bersimpati kepadanya. Maknanya urusan hidayat, memberi petunjuk itu bukan di tangan manusia. Seorang Nabi pun tak boleh nak bagi hidayat kepada sesiapa pun, termasuklah kepada pakcik dia sekalipun. Jadi gitulah. Seterusnya surah ke-44 Ad-Dukhan. Baginda SAW dituduh gila dan diajar oleh orang lain. Surah Ad-Dukhan ayat 14. Cuba baca situ. Mu'allamun. Mu'allam tu mana orang yang diajar. Ada pihak lain yang ajar dia. Gapa dia pihak lain? Tak tahulah. Jin kau gapo kau, macam-macam lah tuduhan dia. Majnun, gila. Mu'allamun majnun. Mu'allam tu mana orang yang dia ajar, ada pihak lain yang ajar. Tapi siapa dia? Memang sungguh kalau nak kira ajar tu ada Jibril lah, malaikat. Dia tak percaya hak tu. Jadi hak dia ajar dia maksudnya hak tak molek lah. Orang-orang yang tak molek, nak ke arah yang tak molek lah berlaku. Surah ke-45 Al-Jathiyah. Ancaman kepada pemimpin materialis dan etis. Hak ni pemimpin yang terlalu kebendaan dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari akhirat. Hal ni boleh dilihat umpamanya di dalam ayat 23 hingga 24 di dalam surah ini. Ada jenis-jenis manusia ni yang tak percaya kepada Tuhan. Hidup kita dalam dunia ni sekat ni, bila mati selesai tak ada gapo dah. Tak ada bangkit-bangkit, hisab, perhitungan di hari akhirat, mahsyar gapo ni tak ada dah. Sekat ni kita hidup lah mana-mana pun sekat ni.
Ada di antara manusia tu yang berfahaman begitu. Jadi termasuklah di antara kafir Quraisy itu begitulah. Dia dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira makna umum dia bukan khusus dengan kafir Quraisy saja. Ni ketika turun tu latar belakang dianya. Tapi dia lebih umum lagi. Manusia hak kafir ni macam-macam ada. Ada yang tak percaya kepada Tuhan langsung. Ada yang percaya kepada Tuhan banyak. Hak tu musyrik, kafir juga. Ada yang tak percaya langsung. Sebab kita kata puak-puak sosialis, komunis, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada akhirat. Jadi boleh kita tengoklah contoh Amir 23-24 ni surah Al-Jathiyah. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Apakah engkau mengetahui orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah membiarkan dia sesat sesudah dia tahu, dan Allah menutup rapat pendengaran dan hatinya, dan dia tutupi pandangan mereka? Maka siapakah lagi yang dapat memberinya petunjuk selain Allah? Apakah mereka tidak mengambil kesadaran? Mereka berkata, tidak ada kehidupan lain selain kehidupan kita di dunia. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain dari masa. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanya menduga belaka. Ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita binasa hanya disebabkan peredaran masa. Bukan Tuhan yang mematikan kita. Bukan Tuhan yang ini yang orang panggil wa dahriyun. Dahriyun ni etis lah, tak percaya kepada Tuhan. Dia ada dah sebut di dalam Quran tentang orang-orang yang lagu ni. Hak zaman Nabi dulu tu, kalau dia kata dia percaya apa sopan, dia tak percaya lah. Sebab tak ada gapo, gitulah. Yang pentingnya kehidupan dunia, hawa nafsu menjadi Tuhan kepada mereka. Seterusnya surah yang ke-54 Al-Qamar. Diturunkan zaman pendustaan orang-orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta goni mukjizat. Bila awak mari, tak percaya juga. Itu di dalam ayat 1 hingga 3. Amir baca 1 hingga 3 Surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Dan hampir terjadinya saat kiamat dan terbelahnya bulan. Dan kalau orang-orang musyrikin mendengar keterangan mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan menuruti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan sudah ada ketetapannya. Itulah. Di peringkat tu orang kafir minta kalau mau betul Nabi dia bulan tu terbelah dua. Wan syaqqal qamar. Sebab tu surah ini nama dia surah Al-Qamar, bulan. Biar terbelah. Jadi Nabi minta lah dengan Allah SWT biar terbelah. Nampak sungguh. Tapi wakadzabu, mereka mendustakan. Ini peringkat mendustakan sampai ke peringkat tu. Sampai ke peringkat cabar. Dia cabar. Apabila cabar, dipenuhi cabaran itu, dia tak percaya juga. Jadi pendustaan itu sampai ke peringkat kemuncak. Tak percaya tentang Nabi SAW itu. Baiklah. Seterusnya di peringkat ini juga Nabi SAW dipulau dan di boikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun.
Jadi hak berlaku pemulawan orang kata ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila peringkat ni lah berlaku ni. Pada peringkat ni lah berlaku pemulawan. Jadi dia istihad, sama-sama dia jangan buat adakan hubungan dengan Nabi SAW dan pengikut-pengikut dia. Jangan berjual beli, jangan pergi mari, jangan layan dia. Sampai begitu sekali. Dan terkurung di suatu tempat, satu kawasan namanya Syi'bi Bani Hashim atau Syi'bi Abi Talib, di satu lembah. Duduk situ, nak berhubung dengan orang. Pada masa tu orang kafir boleh nikah lagi dengan orang Islam. Mana tak ada apa tu hubungan, tak boleh nikah. Kalau pokok dia nak orang kita kau, tak boleh. Gitu sampai ke peringkat tu. Nak beli makanan, nak apa tak boleh. Lepas tu kalau siapa-siapa tolong orang Islam, dia akan dipulau pula. Sampai ke peringkat tu. Peringkat ni peringkat ketiga. Kenabian, peringkat ketiga kenabian. Jadi susah lah, sahabat-sahabat tu susah dalam keadaan melarat pada ketika tu. Setengah-setengah sahabat tu mana terlalu, orang kata tegah, nak makan daging pun tak ada. Ambil kulit je, rebuh kulit tu, kulit binatang, kulit unta, hak kering dah, rebuh, ambil air minum, nak merasa daging, susah. Ini ketika susah sampai setara tu. Padahal apa-apa ni tak ada duduk ganggu orang apa, tak ada nak suruh molek je royak. Ajaran dia tak ada tak molek. Tak boleh terima saja. Itu lah. Gitulah keadaan. Dalam masa 3 tahun itu, Nabi SAW dan keluarga serta pengikut-pengikut dibenarkan bebas hanya di kawasan Syi'bi Bani Hashim atau Syi'bi Abi Talib sahaja. Peristiwa ini bermula pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian bersamaan 616 Masihi. Ia berterusan hingga ke bulan Muharram tahun yang ke-10 kenabian bersamaan 619 Masihi. Lama jugalah, 2-3 tahun jugalah berterusan dalam keadaan gitu. Jadi dia buat nyaya sungguh lah. Cuma peringkat pukul Nabi, kata Nabi tak lagi. Ramai sahabat-sahabat biasa-biasa ni kena dah waktunya. Ramai dah kena bunuh, kena berapa orang, ada dah peringkat ni. Tapi tidak banyak lagi. Sikit lagi peringkat ujung 3 sampai ke yang ke-4 tu ada lah, ramai lah pula kena je. Walau bagaimanapun bangsawan sahabat-sahabat Nabi dari kalangan bangsawan pun tak kena juga. Dia tak berani juga. Dia tak berani, dia tak buat tu. Sebab kalau buat tu dia keluarga besar kan, dia naik angin, dia semangat kekeluargaan, semangat puak tu kuat. Jadi kadang-kadang mengatasi agama tu. Kadang-kadang dia mengatasi tak cara agama. Kita kira anak-anak, dia ada buah tu. Ini di peringkat ketiga. Tapi kalau kita tengok di peringkat keempat tu dah. Tu peringkat kemuncak. Siapa dia, pokok dia nanti kita tengoklah atau akan datang. Merancang nak bunuh Nabi sendiri. Siapa ke peringkat tu? Nak bunuh Nabi, nak menyeksa dia, nak mencederakan dia, dan ataupun nak buang negeri. Dia tak buat gilai atas lain, tak usah biar dia duduk sini dalam Mekah ni. Siapa ke peringkat tu? Sebab tu kan orang-orang kafir Mekah ni bila tahun yang ke-8 Hijrah,
Nabi SAW baru dapat kuasai Mekah setelah Nabi berhijrah 8 tahun. Baru dia dapat menguasai Mekah. Pada masa tu, hak mana-mana buat nyayo dulu ni, di peringkat ni lah, peringkat ketiga, ujung ketiga dan keempat tu, lari berceludar, lari setengah-setengah tu sampai ke Rom, lari masuk Kristian pun ada juga, orang kafir Quraisy. Setengah-setengah tu pergi ke lain lah, pergi ke lain. Pasal apa? Dia takut Nabi balas dendam dengan sahabat-sahabat ni, balas dendam. Dia tidak tahu hati Nabi dan sahabat-sahabat ni, orang Islam ni begitu mulia, luas hati dia, penuh dengan rahmat. Bila pergi tidak, kecuali orang tu ada kes dengan orang lain lah, ada kes lah, bunuh kau, gapo kau, lain lah tu. Tapi kalau semata-mata kerana cerita lama, Nabi SAW tak hukum dia. La tathrib alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Asalkan kamu masuk Islam, sudahlah. Ataupun kalau tak masuk Islam pun tak apa, siapa-siapa yang masuk dalam Kaabah selamat. Nabi kata fahuwa amin. Siapa-siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan fahuwa amin, selamat juga, aman. So siapa yang gini dia sebut. Tapi tak setengah-setengah tu tak yakin, takut Nabi kata saja gitu, lari juga. Pasal apa? Pasal teruk sangat ya dia buat kepada orang Islam tu, teruk sangat. Tiba-tiba pada tahun yang ke-8 tu Nabi tidak paksa pun masuk Islam, tidak paksa pun masuk Islam. Cuma ramai daripada mereka tu masuk Islam lah, masuk Islam. Pada ketika tu mana-mana masuk Islam tu tak menyesal. Dan itu antara sebab yang menjadi pendorong untuk mereka berjuang untuk kepentingan Islam pula. Itu manusia ni kadang-kadang bila dia menyesal kan, walaupun dia buat dia lambat tu lah, dia tak kenal dia orang ni. Sepatutnya dia lah terima muka sama-sama dia, keluarga dia ni, boleh ke orang lain. Akhir sekali menang Islam, menang. Jadi pokok dia ni mikir pula. Situ dia mikir tu menyesal. Apabila dia Islam, dia mau ni pula jadi pejuang Islam pula. Tapi lewat dah lah, dah kau orang lain dulu. Pokok dia ni lewat memeluk agama Islam. Terutamanya keluarga hak dekat, tu hak rapat tu kan, berapa ramai yang tidak Islam. Sebab itu Nabi SAW keluarga dia hak dekat kan ada, jadi bini dia. Pasal apa? Pasal permusuhan tadi lah, ketat permusuhan. Misalnya dari Bani Hashim, mana ada. Walaupun keluarga hak dekat tu, itu termasuk keluarga hak, bila dia Islam haram zakat kepadanya, tak ada jadi bini Nabi. Pasal apa? Pasal dia peringkat awalnya menentang Nabi SAW. Akibatnya perhubungan tu tidak jadi rapat lah dengan Nabi SAW sendiri. Padahal sepatutnya mereka lah yang dapatnya, tapi tidak begitu. Habislah situ. Kemudian kita masuk ke peringkat ini lagi, di peringkat ini lagi surah-surah yang diturunkan ketika penindasan dan kekejaman penguasa kafir Quraisy terhadap para sahabat berada di kemuncaknya. Ini hak kemuncaknya. Masih lagi tahun peringkat ketiga kenabian itu. Kalau peringkat keempatnya kemudian muka surat 36 ni. Ini muka surat 34 ni masih lagi tahun ketiga, tapi peringkat akhir ni. Di peringkat ini turun kepada Rasulullah kira-kira 11 surah. Nabi SAW pada ketika itu bukan sahaja dituduh, malah ketegangan kadang-kadang sampai ke pada kesepakatan jahat mereka untuk membunuh baginda SAW. Di penghujung peringkat inilah turun kepada Rasulullah 2 surah daripada surah-surah Hawamim, surah yang dimulakan dengan Hamim.
Tak apalah, kita tengok dulu. Di bawah ini dikemukakan 11 surah yang diturunkan pada peringkat ini. Surah ke-34 iaitu surah Saba. Rasulullah masih lagi dia campur dengan tuduhan-tuduhan. Ada lagi. Rasulullah SAW dituduh sebagai tukang sihir, gila dan pereka Al-Quran. Ada di peringkat ini. Ini boleh dilihat misalnya di dalam ayat 7 hingga 8 surah Saba. 7 hingga 8 surah Saba. Surah ke-35, pakatan jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada pakatan jahat, nak mencederakan, nak buat begini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah jalan tu letak tahi misalnya, letak tahi binatang, bila lalu tu kena, jadi susahlah kena basuh. Tu peringkat tu. Dia ada tindakan menyusahkan. Peringkat tu. Dan ada juga takdzib. Takdzib ni tindakan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada lagi waktu. Misalnya boleh dilihat, Amir boleh baca ayat yang ke-10 misalnya. Ayat yang ke-10. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u wal-ladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adabun shadid wa makru ulaika huwa yahud. Terjemah. Sesiapa yang mengendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya dalam mentaati Allah. Kepadanya lah naik kata yang baik, yang tasbih, tahmid, takbir, pembacaan Al-Quran dan amal saleh yang diterima. Dan orang-orang yang merancang kejahatan dan dilaksanakannya, maka ia akan mendapat azab yang berat. Dan rancangan jahat mereka akan hancur. Ini cuba tengok perancangan jahat tu, makr. Makr orang panggil, dalam istilah Quran itu makr itu perancangan jahat atau komplot. Sudah ada pada masa itu. Hak ni peringkat ketiga akhir. Di akhir peringkat ketiga, itu bermula daripada situ. Dan di dalam surah ni juga ada unsur-unsur takdzib, yakni mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpanjangan. Hak ni sejak di awal lagi ada tu. Tak saya terima. Hak ni misalnya boleh dilihat dalam ayat 4 surah ni, surah Fatir, dan ayat 25. Dia ada sebut benda ni. Jadi unsur utama di dalam surah peringkat ketiga dia ada unsur takdzib, itu pendustaan terhadap Nabi dan tuduhan dengan macam-macam tuduhan. Walaupun ada juga diceritakan tentang komplot atau pakatan jahat orang kafir ni terhadap orang-orang Islam dan Nabi SAW sendiri. Cuma tak sampai ke peringkat bunuh lah. Lagi tak sampai ke peringkat bunuh. Surah ke-36 Yasin. Surah Yasin, tuduhan sebagai penyair terhadap Rasulullah SAW. Sifat jalal Allah juga dinyatakan di dalamnya. Mana sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan juga di dalam surah ini. Umpamanya boleh dilihat di dalam ayat 69 di dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Itulah. Jadi dia kata syair, ni syair, padahal pokok dia tu lah paling pandai syair. Dia tahu syair ni lagu mana. Ni tidak syair Quran. Tapi lagu tu pun kata semacam ini satu bentuk syair yang bentuk lain lah. Tapi bisa ke mana-mana pun pokok dia pun mengaku lah. Kalau kita kata syair pun bisa, hebat. Kalau tak serupa dengan rentak kita selama ni selama mana dah berapa rentak yang adanya tu, ni tidak mengikut tu, tapi hebat ke mana-mana. Dia terpaksa kena mengaku di belakang, walaupun depan dia pakil awak lah. Itulah cerita.
Seterusnya surah ke-37 As-Saffat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir, gila, penyair lagi. Disebut lagi. Ini dapat kita lihat dalam ayat 13 hingga 15 dan juga ayat 36 di dalam surah ini. Surah Saffat. Was-saffati saffat. Selepas surah Yasin. Boleh dilihat situ lah. InsyaAllah akan datang kita buat 3 kolom lah sebenarnya. Apa saya ni letak suku. Kalau tidak kena tulis lah. Saat ni kita kata boleh dilihat dalam ayat 13 hingga 15 dan juga ayat 36. Benda ni adalah situ. Surah ke-38 surah Sad. Selepas itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir dan pendusta besar. Bukan main-main pembohong kecil-kecil tak. Pendusta besar. Sampai setara tu dituduh. Padahal dia tahu dah Nabi ni seorang yang amanah, tak pernah cakap dusta. Seorang yang jujur. Salah satu sifatnya bagi kita belajar kemudian ni tentang Nabi ni benar. Dia tu sifat benar. Orang yang benar secara tu boleh dituduh pendusta besar. Dan benda ni disebut dalam Quran. Ni peringkat mana? Peringkat ni belakang ni. Cuba Amir baca Amir baca ayat 4 hingga 5 surah Sad. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. Mereka berkehayaan bahawa mereka didahului seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Orang-orang kafir berkata orang ini Muhammad adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Jadi di sini pendusta dia terjemah sebenarnya pendusta besar. Kadzab itu bukan kadzib. Kalau kadzib itu pendusta. Mungkin ada dalam mana-mana terjemah pendusta besar, itu lebih tepat. Tapi di situ dia terjemah pendusta saja. Sebenarnya kadzab itu pendusta besar. Sebab dia orang panggil sirah mubalaghah kan? Sirah mubalaghah fa'al. Ni bentuk macam tu dia menunjukkan sangat kuat sifat itu ada padanya. Mana kalau dusta kuat sangatlah, pendusta besar lah orang panggil. Gitu. Itu kadzab. Tengok dituduh siapa begitu sekali. Surah yang ke-85 Al-Buruj. Ancaman kebinasaan kepada kaum kafir Quraisy kerana penindasan dan kekejaman mereka yang melampaui batas ke atas umat Islam. Jadi hak ni nyata. Lepas tu dibuat perbandingan dengan was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud tu dalam surat tu lah. Mana pernah ada dalam sejarah dulu kezaliman dan penindasan pemerintah terhadap orang-orang bawahan dia yang mengikut agama yang benar, dia sampai ke peringkat macam tu. Dia gali parit besar, dia nyalakan api dengan sebesar-besarnya, kemudian disuruh melompat ke dalam tu. Kalau tak mau lompat, orang Islam ditolak masuk dalam api tu, hangus gitu. Walaupun di zaman Nabi tak ada lah sampai ke peringkat tu, tapi sudah ada bunga-bunga dia tu. Nak rayaknya kekejaman, kejahatan orang kafir ni sampai ke peringkat tu boleh. Padahal hanya gapo je ajaran mereka ni, orang yang dibuat nyayang gini gapo tak sangat. Nak kata dia bawa ajaran yang memecah belah ke, tak ada. Nak kata ajar orang supaya buat kenak kau orang jadi jahat, tak. Bahkan bawa orang kepada Tuhan, kepada agama yang benar, itu saja kesalahannya. Jadi kalau kita baca sepanjang surah tu kan, memanglah cerita tu waktu ni nak ayat latar belakang di zaman Nabi yang begitu. Lepas tu dia buat contoh hak zaman dulu sudah ada dah lagu tu. Rasanya
hak ni ambil baca ni, sebab dia daripada awal sampai akhirnya berkenaan dengan kezaliman yang berlaku kepada orang Islam di zaman Nabi SAW. Dan di situ dalam ayat itu disebut apa akibatnya orang-orang yang buat gini, seksa di akhirat nanti, apa hukum Allah terhadap mereka, dan boleh kau mengubah sejarah ni, mana boleh sekat ke tidak? Tak boleh jawabnya. Seperti mana dalam sejarah dulu sampai ke peringkat tu pun orang Islam tetap ada, orang yang percaya kepada Tuhan dia tetap ada. Jadi kamu tak perlu buat gitu. Jadi ambil bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alayha tu'amud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma yaqamu minhum illa يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Demikian yang mempunyai gugusan berbintang-bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan disaksikan, dibinasakan orang-orang yang menggali hari api yang nyatanya penuh dengan bahan bakaran ketika mereka duduk melihat orang-orang yang beriman dibakar, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman, dan mereka yang orang-orang kafir menyiksa orang mukmin kerana mereka beriman pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang fitnah menyiksa orang-orang yang beriman lelaki dan wanita, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka neraka Jahannam dan azab yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang sungai-sungainya tetap mengalir. Itulah kejayaan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu amatlah berat. Sesungguhnya Dialah yang menciptakan dan menghidupkan kembali, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai singgasana lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepada berita orang-orang yang berharga, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud? Sesungguhnya orang-orang kafir tetap mendustakan, dan Allah dapat menghukum mereka tidak boleh lepas dari azab Allah. Yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang terpelihara di dalam hati. Jadi itulah satu surah selengkapnya menceritakan dengan jelas macam mana kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam di zaman Nabi SAW. Mereka seolah-olahnya mengulangi sejarah yang telah berlaku beberapa kali di zaman dahulu, di kalangan umat-umat dahulu. Tapi mereka itu teruklah kena seksa. Namun begitu, Islam ini tidak terhapus. Sebab apa? Islam ini mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disebut sifat-sifatnya yang begitu hebat di dalam ayat ini, di dalam surah ini. Kemudian diberi berita gembira pula kepada orang-orang yang beriman. Sabarlah, kena sabar. Ada balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka bersabar dalam menghadapi fitnah yang berlaku pada masa itu. Dan orang-orang kafir, puak mana jahat-jahat itu pun Tuhan beri peluang semacam
Dia kata dia Ghafur, Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau jahat-jahat pun kalau bertaubat, Tuhan terima lagi. So kembalilah ke pangkal jalan. Boleh duduk keenak lagu tunya. Semata-mata kerana orang ni terima Tuhan. Tuhan ni, Allah ini sebagai Tuhan dia. Semata-mata kerana tu nak buat nyaya patut ke? Jadi tak pernah sabar. Dan diancam orang-orang yang buat begini dengan neraka Jahannam, dan akan mendapat azab Allah SWT yang dahsyat nanti. Itulah benda yang disebutkan di dalam surah ni. Kemudian hak perinci dia halu-halu tu kita kira semula lah. Ni sekadar nak cerita latar belakang ni, latar belakang peringkat mana? Jawabnya peringkat ketiga, iaitu di hujung peringkat ketiga. Surah ke-86 At-Tariq, ia diturunkan di zaman berlakunya konspirasi, komplot dan pakatan jahat untuk membunuh Nabi SAW. Ada sikit-sikit. Di hujung ni sudah ada dah peringkat itu. Umpamanya dapat kita lihat di dalam ayat 13 hingga 17. Daripada 13 hingga 17 di dalam surah At-Tariq ini ada benda ni, unsur ini. Jadi kalau ada benda ni, unsur ini, peringkat ni, peringkat ketiga, peringkat keempat, dia tu. Peringkat ketiga pun akhir. Amir baca ni 13 dan 17 hingga 17. Ya. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum waida. Sesungguhnya Al-Quran memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan bukanlah sumber gurau. Sesungguhnya mereka orang kafir bermati-matian menjalankan rencana jahat, dan aku juga membalas rencana jahat. Berilah tempoh kepada orang-orang kafir itu, aku akan berikan tempoh buat sementara. Itulah rancangan jahat yang dimaksudkan gitu. Mana sampai ke peringkat nak bunuh Nabi. Sudah ada perancangan-perancangan yang seperti itu. Itulah di dalam surah At-Tariq. Bermakna surah ni kita dapat buat kesimpulan bahawa ia termasuk di dalam hak peringkat ketiga. Peringkat ketiga pun hak akhir, bukan peringkat ketiga awal. Kemudian surah ke-89 Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Tuhan duduk perhati. Beringat sikit. Tuhan duduk perhati. Galak sangat nampak teh. Sedap sangat teh. Nampak duduk nyaya kok tuak jaya kok ni. Macam tak ada orang duduk perhati teh. Beringat sikit, ada orang duduk perhati tu. Itu ancaman. Ada orang duduk perhati supaya kita masuk hutan lah, kita kata askar masuk hutan. Dia tak boleh ralik. Kalau buat ralik, ada orang duduk tunggu tu. Duduk tunggu dengan jerangkaknya, perangkapnya, dengan macam-macam senjata yang menunggu tu. Duduk perhati tu. Orang kita kata duduk uting, masing-masing duduk uting dah tu kita. Jangan berasa sedap hati sangat. Jadi Tuhan duduk perhati belakang tu. Jadi kalau orang lain perhati pun kita takut dah. Pihak musuh lawan kita duduk perhati kita pun kita takkan berani buat benda-benda macam tu. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala duduk perhati tu. Jadi dia tidak perhati saja. Ini semua ni menunjukkan kemuncak kejahatan orang kafir itu berlaku pada masa itu terhadap orang-orang Islam. Merupakan ancaman kebinasaan daripada Allah kepada penguasa-penguasa Quraisy yang zalim. Jadi hakikatnya penguasa-penguasa Quraisy ini di Mekah ni zalim. Zalim. Dan tunggu masa pun lama juga. Kalau kata tunggu masa ni kan lama juga. Sesuatu kuasa dinasti ataupun kekuasaan dalam dunia ni dia ambil masa juga nak jatuh. Nak naik pun ambil masa juga. Dia kata tidak kata berubah dalam masa sekelip mata, dalam masa sehari dua dah. Ni cuba tengoklah peringkat ni
Lepas tu siapa Nabi SAW lari tinggal negeri, hijrah. Tahun ke-8 hijrah baru mari. Sebelum pada tu dia berlawan perang, macam-macam perang dengan kafir Quraisy. Dengan kafir Quraisy ini sampai ke peringkat perang kemudiannya. Itulah daripada kecil tuduhan fitnah buat nyaya sampai ke peringkat perang. Mereka pun ingat orang Islam ni lemah, sebab selama duduk Mekah ke tak melawan orang Islam. Buat nyaya tak lawan. Nabi tak beri. Sahabat-sahabat gerai juga, tapi tak beri. Bila pergi ke Madinah tu pun tak melawan, tidak pergi serang. Tapi dia mau turut, tak puas hati, turut nak pergi peracur, pakai negeri orang nak pergi peracur lagi. Situlah berlaku perang. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dibenarkan, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi itu dengan sebab mereka dizalimi. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi yang duduk di Madinah ni. Kalau duduk di Madinah ni padahal lari dah. Tak sebalah, tak se orang kata tumpah darah sama sendiri. Lari pergi dengan hambak lagi. Itulah berlaku pada tahun yang kedua hijrah, berlaku perang Badar. Dia tak suka, dia ingat orang Islam ni lemah, tunduk ikut saja. Rupa-rupanya kalah pokok dia perang. Bila perang tu kalah, di situ barulah dia berasa tercabar. Sampai gitu sekali. Surah yang ke-90 Al-Balad, kezaliman terhadap baginda sendiri sudah dianggap halal. Ini ada di dalam ayat nombor 2 di dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa ta'illum bihadzal balad. Mana Tuhan bersumpah dengan negeri ni. Maksud negeri ni Mekah lah. Negeri ni memang negeri yang sangat mulia, sangat sangat berarti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah tempat Nabi Adam yang bawa agama Allah. Ia adalah tempat Nabi Ibrahim dahulu. Ia adalah tempat Nabi Ismail. Tempat tu sangat mulia, dan Tuhan nak muliakan. Tuhan pilihan Tuhan atas muka bumi ni. Tapi tempat yang mulia, yang suci, tanah haram orang panggilnya sepanjang masa. Haram buat bunuh orang, buat nyayang kat orang, menindas orang. Haram tiba-tiba jadi halal. Kepada orang yang sebaik Muhammad ini jadi halal. Wa anta hillun bihadzal balad. Hillun tu ada beberapa makna. Antaranya kau duduk di situ, kewujudan kau, kelahiran kau di situ jadi satu bukti tempat itu yang tempat yang mulia di sisi Allah. Engkau singgah sebentar di situ. Mari dalam dunia singgah, lepas tu mati tidak situ lain. Tapi tempat itu tempat yang istimewa, dan ada Masjidil Haram, Masjidil Haram dan lain-lain lagi tempat-tempat ibadat di situlah. Tapi ada juga yang pakai dengan makna hilun dengan makna halal. Beberapa makna lah sebenarnya mengikut ahli tafsir. Dengan makna halal tu halal darah Nabi, buat kena, buat nyaya kepada Nabi tu halal. Padahalnya semua orang kafir pun terima. Ini tanah haram. Haram tu haram apa dia? Haram nak buat nyaya kat orang, haram nak apa nama ni, makan secara haram, secara haram, duit nak dapat, cari harta secara haram belaka. Tiba-tiba halal. Itu hilun. Salah satu makna dia. Ada juga makna hilun dihalalkan kepada engkau. Ada juga ahli tafsir kata ni memang tanah haram, tapi pada hari pembukaan Mekah tu halal kepada kamu untuk sementara waktu. Ada juga yang kata begitu. Tapi itu jauh. Itu jauh sebab ni cerita bila Fatih Makkah tu bila. Dah halal, halal semata aja. Halal semata aja. Bukan halal sepanjang masa. Jadi hilun ini yang lebih tepatnya kita kata dari segi ilmu balaghah, orang panggil penggunaan bahasa secara tauriah. Secara tauriah. Ada beberapa maknanya, tapi yang dimaksudkan yang makna yang agak jauh. Yang agak jauh tu apa dia? Halal darah Nabi tu. Sepatutnya binatang pun tak boleh kita tumpahkan darah di situ. Tiba-tiba
Nabi ni pula boleh. Hilun tu dengan makna halal tu, hak tu lebih tepat. Apabila kita mengambil kira ni surah ni turun di peringkat mana, turun di peringkat mana. Itu pentingnya faham surah atau ayat ni turun di peringkat mana. Daripada situlah pendapat ulama ahli-ahli tafsir ni berbeza pendapat, dan kita nak tahu hak mana lebih tepat, kita kena tahu peringkat-peringkat tadi tu. Hak tu banyak membantu kita dalam memberi ketepatan dalam menentukan makna dia ni. Hak ni hak mana lebih tepat. Banyak makna tadi, hak mana lebih tepat. Kalau kita mengambil kira tertib nuzul dia, mengambil kira peringkat-peringkat kehidupan Nabi di Mekah, maka yang sesuainya pada peringkat ketiga, hujung peringkat ketiga. Dan peringkat itu memang pakatan jahat, konspirasi untuk membunuh Nabi SAW itu sudah ada. Dan ayat ini turun pada masa itu, waktu lebih sesuai. Walaupun dia ada banyak makna, tapi dia ada qarinah, kata bukti-bukti yang menunjukkan hak mana lebih tepat. Ini membantu juga dalam ahli-ahli tafsir menentukan tafsiran mana daripada hak banyak-banyak tu hak lebih tepat. Walaupun dengan menggunakan pakai kata bahasa tauriah, tauriah pun boleh. Memang itu digunakan di dalam Quran banyak. Macam Nabi Ibrahim kata inni saqim, saya sakit, inni saqim. Saqim itu tauriah. Ataupun ini adik-adik saya. Orang tanya ni siapa? Ni adik-adik saya, bini dia. Dia tak kata bini, dia kata adik-adik. Adik sebab kita lah, orang kita kata ni adik dia, adinda. Adinda tu mana? Adinda ni adik-adik sungguh punya lah juga. Adik adinda ni bini pun boleh juga. Begitu juga dalam bahasa Arab tu. Dia kata saudara. Ini semua bahasa tauriah. Yang dimaksudkan bukan makna yang dekat, tapi makna yang jauh. Makna yang dekat saudara, adik-adik. Makna yang jauh galai makna dia. Gitu. Sakit misalnya, kita kata sakit, maknanya dekat sakit lah, penyakit sakit, tapi maknanya jauh lagu lain. Boleh jadi sakit hati, sakit macam-macam, sakit jiwa boleh jadi kan. Jadi situ makna sakit hati, makna jauh tu yang dipakai jika ada bukti-bukti yang menunjukkan itu lebih tepat. Ini semua kena ambil kira. Surah ke-40 Hamim Al-Mu'min, orang panggil juga surah Mu'min. Ancaman kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada Fir'aun. Kalau duduk buat lagu ni, kamu akan binasa. Orang-orang dulu jadi binasa, apa? Buat kerja lagu ni. Tapi oleh kerana Tuhan tidak takdirkan kafir Mekah tu jadi binasa, hancur, habis semua sekali. Tuhan tidak nak begitu. Sebab umat akhir zaman, maka tidak berlaku lah. Maka tidak berlaku. Tetapi mereka itu hancur juga ke mana-mana pun. Kuasa dia hilang juga akhirnya. Cumanya tidak kata lenyap terus daripada muka bumi seperti mana umat-umat yang lalu. Tapi kalau tak kira kesalahan yang mereka buat ni lebih kurang sama dengan hak dulu lah. Hak dulu setara ni buat ni jadi Tuhan kacau, hancur lembu, tak ada meninggal keturunan tu. Nak cerita beratnya kesalahan yang orang kafir Quraisy ni buat. Kira-kira kesalahan tu kalau dulu hancur satu kaum Samud, kaum Ad, hancur. Itu dia nak cerita sini. Ini boleh dilihat umpamanya di dalam ayat 23 hingga 28. 23 hingga 28 surah ke-40 Hamim Al-Mu'min. Al-Mu'min. Surah ke-41 Hamim As-Sajdah. Ancaman kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada kaum Ad dan Thamud. Manusia ni kalau tahu sejarah, kalau kita ingatkan dia dengan sejarah tu, dia boleh jadi berti, dia boleh jadi orang kita kata kanjal, tak jadi nak buat dah, tapi kalau ingatkan sejarah boleh berlaku. Jadi ini salah satu cara Allah SWT nak sekat kejahatan dan kezaliman mereka itu. Ini dapat dilihat dalam ayat 14 hingga 18 surah ni.
Habislah situ. Kemudian peringkat kehidupan Rasulullah SAW ini berakhir dengan baginda dan para pengikut dibebaskan daripada kepungan di Syi'bi Bani Hashim. Di peringkat itulah juga Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Peringkat ni mana dia? Kemudiannya Rasulullah SAW berkahwin dengan Saudah dan pergi pula ke Taif untuk berdakwah. Dalam masa itulah, dalam masa itu. Perinciannya adalah seperti berikut. Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab 10 kenabian bersamaan 619 Masihi. 2 bulan selepas itu Sayyidatina Khadijah pula meninggal dunia, yaitu pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Nabi SAW berkahwin dengan Saudah pada bulan Syawal 10 kenabian bersamaan 619 Masihi. Pergi berdakwah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian bersamaan bulan Jun 619 Masihi. Pada ketika itulah dipercayai turun surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 surah. Pada masa itulah termasuk dalam peringkat ni juga, tapi peringkat yang akhir, ujung benar. Peringkat ujung benar. 2 surah, iaitu surah Ahqaf dan surah Jin. Pada ketika inilah kalau berdasarkan riwayat dalam hadis disebutkan Nabi SAW bertemu dengan puak-puak jin. Ini surah ke-46 Al-Ahqaf. Al-Quran diperdengarkan kepada kumpulan jin. Bila bertemu tu, dia mahu nak tahu ajaran Nabi SAW. Lalulah Nabi SAW bacakan Quran kepada mereka. Dan mereka ramai daripadanya masuk Islam. Pokok jin itu. Dan mereka pokok dia balik pergi menyebarkan dakwah Islam pula. Pokok dia. Surah ke-72 surah Al-Jin. Memang nama pun nama surah jin. Jelas. Sebab apa dalam tu banyak menceritakan tentang jin ni, rahsia dia, perjalanan hidup dia macam mana. Ada baik, ada hak jauh, ada hak tak jauh, seperti manusia jugalah di kalangan mereka nya. Dan dia sendiri cerita wayak rahsia dia, pokok dia lagu mana, manusia ni ada hak tak cerdik, duduk ikut sangat pokok dia, padahal pokok dia ni bukan molek belaka, ada hak molek, ada hak tak molek, gitulah. Ini dalam surah Jin. Selepas mendengar Al-Quran, kumpulan jin itu memeluk agama Islam dan menjadi pendakwah pula. Itu peristiwa ni berlaku di hujung peringkat ketiga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Itulah secara rekasnya. Kemudian yang seterusnya ni nombor 4 ni surah-surah yang diturunkan pada 3 tahun terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan peringkat keempat. Kalau kita tengok muka surat 27 tu peringkat keempat. Ini peringkat keempat. Dalam peringkat ni 13 surah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini kalau kita buka Quran tengok dia tulis surah gani Makkiyah. Ada sebut maknanya turun di Mekah. Tidak semestinya turun di Mekah tu, turun di Taif ke di lain-lain, tapi sebelum Nabi berhijrah lah. Sebelum Nabi berhijrah tu orang panggil surah-surah Makkiyah. Semua ni surah Makkiyah. Jadi yang keempat, peringkat keempat ni tak ada lagi kita baca malam ni, kita sambung semula lah insya-Allah. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah.